Hello, hai semua. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh dengar suara, minta komen satu dekat chat box. Alright, semua ada yang boleh dengar dah. Okay, kejap kita nak setting kita punya slide, lepas nanti kita mula. Okay, so Zul Ami, Wafi, Hamidan, Fatah, semuanya dengar clear, Alhamdulillah. Alright, so tanpa melengahkan lagi masa, sekarang pun pukul 8.25 malam. Saya rasa kita boleh start awal. Okay, sebab ramai yang dah masuk dan saya tak nak buang masa semua orang malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke Ringgit Hack Live Show oleh Speed Home. Saya nak berkenalan dengan anda dulu. Terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Zulaika daripada Speed Home dan saya merupakan eksekutif pemasaran hartanah. Apa khabar semua rakyat Malaysia yang join saya pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan sihat sejahtera, terlindung daripada wabak COVID. Terutama sekali hari ini kita dapat berita sedih lah, kita punya kes 21,000. Harapnya bulan 9 nanti ada sinar harapan barulah untuk kita, okey? Dan bagi negeri yang sekarang ni fasa 2, fasa 3 dah boleh dine in kan, saya harap anda semua boleh jaga SOP walaupun boleh orang kata sedikit longgar, tapi hopefully anda masih lagi kekal jaga SOP, alright? Okey, sebelum saya nak start, saya nak berkenalan dululah dengan anda semua hari ni yang datang. Saya nampak ramai yang datang daripada bukan sahaja dalam Klang Valley ataupun KL. Kita tengok kat sini ada juga yang datang daripada mana ni? Luar daripada KL, kita ada daripada Kota Kinabalu, Sabah. Wow, orang Sabah jauh datang. Lepas tu kita tengok ada orang Taiping pun ada, orang daripada utara, ada orang Penang. Hai, apa khabar semua yang datang? Selamat datang ke Speed Home Ringgit Hack Live Show. Ini merupakan webinar yang kedua pada bulan Ogos ini. Untuk anda yang mungkin tak tahu, sepanjang bulan Ogos ini kita ada pelbagai sesi sharing, kelas yang menarik, webinar, perkongsian yang cukup padat untuk anda semua. Jadi rugi kalau anda tak join. Ini adalah kelas yang kedua ataupun webinar yang kedua. Esok ada lagi, minggu depan ada lagi, sampailah hujung bulan ni ada lagi. So anda semua wajib datang, okay? Alright, saya nak ucapkan juga selamat datang kepada penonton di Facebook Live dan juga di Twitter, YouTube dan juga Instagram. Kita bersiaran secara langsung serentak di semua social media platform Speed Home. Kalaulah kata ada kawan-kawan yang mungkin tak dapat nak join webinar room sekarang ni, dalam webinar room sekarang ni, boleh ajak diorang join dekat yang kita punya Facebook, dekat yang kita punya Instagram, YouTube Live, okay? Sebab apa? Kalau anda share Facebook Live kita pada malam ini, insya-Allah, alright, kita ada hadiah yang menarik nak diberikan kepada anda. Apa yang anda perlu buat, anda perlu share sahaja live kita dengan kawan-kawan anda, tak kisahlah dekat dengan Facebook ke, dekat dengan Instagram ke. Make sure anda share dan anda berpeluang untuk dapat menang buku pengurusan kewangan yang saya tengah tunjuk dekat skrin sekarang ni. So, make sure share banyak-banyak so that anda berpeluang dapat banyak entry untuk dapat buku pengurusan kewangan yang kita nak bagi free. Dan kita punya team ada share satu link dekat dengan chat box. Boleh klik link tu, terus share dekat dengan semua social media anda, okay? Teruskan share sebab kita akan bagi lucky draw ini, buku. Bukan takat ni sahaja, okay? Ada lagi, kalau nak menang lagi hadiah, okay, malam ni banyak hadiah yang kita nak bagi. Bukan saya saja datang webinar, datang kelas, belajar ilmu, tapi dapat hadiah lagi. Yang kedua, hadiah yang kedua, subscribe YouTube channel kita iaitu Ringgit Hack Live Show, di mana kita nak bagi free fire extinguisher dengan fire blanket. So subscribe dekat dengan kita punya Ringgit Hack Live Show YouTube channel. Anda pun berpeluang untuk mendapat dua hadiah ni melalui lucky draw. Dan yes, saya punya team pun dah share dah link
YouTube channel kami. Boleh terus subscribe dan anda just tunggu sahaja, mana tahu rezeki anda malam ni dapat fire extinguisher dan juga fire blanket. Tapi bukan tu saja, okey. Saya harap anda semua yang datang malam ni, tak kisah dekat Facebook ke, dekat webinar room malam ni, stay tune sampai habis rancangan. Sebab apa? Kita nak bagi lagi hadiah. Ada banyak lagi hadiah yang kita belum lagi yang kata umumkan. Sebab kat hujung-hujung nanti ada something special, something mega yang grand untuk anda. So make sure stay tune dengan saya, stay tune dengan Speed Home. Alright? Okay. So saya harap semua orang dah bersedia. Kita dah nak mulakan sesi webinar kita pada malam ni. So topik malam ni ramai yang join, yang daftar dengan kita, lebih kurang 300 lebih macam tu yang daftar dengan kita. Nak tahu macam mana nak buat side income, terutama sekali sepanjang tempoh PKP, dan sesuailah dengan topik malam ni, iaitu misi tambah income dengan Speed Home. Apa Speed Home nak buat, macam mana anda boleh join, dan apa lagi ilmu lain yang saya nak kongsi dengan anda malam ni. Alright. Sebelum tu kita nak kita nak reset dulu kita punya minda, kita punya niat dalam hati kita. Okay, sebab kita nak belajar malam ni, bukannya kita orang kata sekadar datang, sekadar dengar and then touch and go saja, tak. Alright. Kita nak reset dulu kita punya niat. Okay. Kat sini dalam screen, saya percaya ramai yang kenal figura tersebut. Okay. Beliau, saya pasti anda semua kenal, Jack Ma. Dia cakap, dia kata orang yang bermental miskin adalah orang yang paling susah kita nak layan. Okay. Saja saya share dengan anda poster ataupun gambar figura tersebut, sebab dia adalah orang terhebat di dunia. Dan bila dia cakap orang yang mentalnya miskin adalah orang yang paling susah nak layan, adalah bermaksud kalau kita tak ada satu minda yang positif, susahlah kita nak terima apa-apa sahaja, tak kisahlah ilmu ke, nasihat ke, apa ke. So kita nak kena reset balik kita punya niat. Okay. So ini sekadar perkongsian daripada saya. Okay. Bila anda berbuat bisnes, tak kisahlah bisnes ke ataupun buat sesuatu pekerjaan, bila bermula dengan niat yang salah, niatnya hanyalah saya nak kaya, tapi dia tak ada niat lain selain pada itu, dia tak ada niat yang baik selain pada nak kaya untuk diri sendiri sahaja, percayalah di tengah jalan nanti dia akan terkandas dan dia akan tumbang. Jadi apa yang saya nak ajak kawan-kawan semua dekat luar sana yang penonton sedang menonton saya sekarang ni, kita reset balik niat kita, kita biar niat kita apa-apa sahaja pekerjaan yang kita nak buat, apa-apa sahaja pelajaran yang kita nak belajar, kita buat benda tu biar beri manfaat pada orang lain. Okay, kita beri kebaikan, sebab dalam dunia ni it's not about us. Okay, it's not just about us. Dia merangkumi seluruh kita. Apa yang kita buat akan ada efeknya kepada orang lain. Okay. Dan yang kedua, biarlah niat kita tu nak beri lebih keselesaan untuk diri dan juga keluarga. Dan last sekali, saya percaya kalau kita tolong orang dapatkan punca pendapatan, punca rezeki, insyaAllah, ataupun if God's will, dia akan bantu kita balik. Okay. So itu adalah antara 3 perkara yang saya nak anda betulkan dulu niat malam ni, sebab kita bukannya sahaja datang majlis ilmu, tapi kita nak belajar, kita nak sebarkan kebaikan kepada orang. Alright. Okay tak? Mantap tak? Okay. Tahniah, anda semua dah pun get ready untuk absorb ilmu. Saya harap anda semua dah ready dengan pen, dengan buku nota dekat sebelah, sebab kita nak share banyak ilmu bisnes dan juga beberapa ilmu macam mana dapatkan se-income dengan instant, especially musim PKP ni. Okay? Okay, agenda webinar pada malam ini. Okay, kita nak share pasal apa? 3 benda yang saya nak sharekan, iaitu yang pertama, impact coronavirus. Yang kedua adalah idea instant dan juga tips yang basic tapi wajib anda buat kalau nak dapat side income yang lebat. Okay, kita cerita pasal side income. Okay, kita akan cerita pasal main income. Dan yang last kali kita nak cerita pasal starting point yang praktikal yang anda boleh start pada musim PKP, pada zaman pandemik ni, dan boleh buat side income secara konsisten. Okay, insyaAllah. Okay.
Saya nak tanya, mungkin ada kat sini salah seorang daripada anda yang mungkin gajinya dipotong. Okey, saya pasti mungkin ada yang terjejas dengan COVID-19, okey. Tak sikit, banyak. Tak banyak, sikit terjejas. Tapi mungkin ada juga dalam kalangan anda, penonton saya pada malam ni, dia datang kelas bukannya orang kata sebab dia terjejas ekonominya, tak. Dia okey je, dia stable, dia tak ada masalah pun. Cumanya, yalah why not kan, kelas percuma. Datang je lah Speak Home nak bagi kelas percuma. Then you can always come because knowledge is always power, betul? So hopefully anda yang terkesan sewaktu pandemik ini, diharapkan bila anda datang webinar kami ada sesuatu yang anda boleh grab daripada kami dan mungkin akan jadi punca pendapatan anda sampingan supaya anda dapatlah sedikit menolong anda sewaktu musim yang ialah tengah orang susah ni kan. Okey, sebelum saya nak lebih lanjut dengan topik, dengan tajuk malam ni, saya nak perkenalkanlah sikit Speak Home. Saya pasti ada kat sini yang pernah dengar Speak Home tapi ada juga yang tak pernah dengar Speak Home ataupun Speak Rent. Cuba komen 2 dekat chat box siapa yang tak pernah dengar Speak Rent ataupun Speak Home. Mungkin saya boleh fokus pada anda dan terangkan serba sedikit mengenai Speak Home. Komen 2 siapa yang tak pernah dengar Speak Home ataupun Speak Rent. Mungkin ada yang pernah dengar tapi orang kata tak pasti. Ada yang pernah tengok kami kat dengan billboard tapi macam diorang ni apa sebenarnya, jual rumah ke, jual tanah ke? So ramai yang tertanya-tanya. Okey, kalau saya tengok komen sekarang ni, Salihuddin cakap tak pernah, Rafiuddin pun tak pernah juga, Fatah, Maznil, Mal, Daniel, ramai yang tak pernah dengar. Okey, ada juga tak pasti jangan kongsi, betul tu dia ni, tak pasti jangan kongsi, betul-betul. Okey, secara sepintas audio dan juga ringkas, okey, saya akan terangkan siapa Speak Home ni sebenarnya. Okey, Speak Home ni sebenarnya mudah sahaja. Kami bukan ejen hartanah, kami bukan juga pemaju hartanah, tetapi kami adalah satu aplikasi ataupun platform sewaan rumah yang mana kami tawarkan fungsi sewa, jual, beli hartanah kepada semua orang. Dan main fokus kami adalah platform sewaan rumah lah, sewaan rumah residential sahaja, bukannya sewaan industrial punya property macam rumah landed, apartment, kondo. So untuk tenant dia boleh menyewa secara direct dengan owner ataupun landlord tetapi tiada deposit, dan bagi pihak landlord walaupun dia tak ambil deposit tetapi dia dilindungi oleh insurans yang dinamakan insurans Allianz sehingga RM42,000. Dan bila dia guna model Speak Home zero deposit dan juga insurans protect dia punya rumah ni, rumah dia akan lebih cepat dapat tenant. So itu adalah serba ringkas mengenai Speak Home. Dan kalau boleh tengok kat situ, itu adalah kita punya big boss lah, kita punya CEO. Dia famous dekat dengan highway, dekat dengan billboard, dekat dalam Facebook dan sebagainya, kalau pernah tengok lah. Alright. Okay, banyak servis yang kami sediakan dalam Speak Home. Okay, antara yang saya boleh summarizekan, okay, dalam Speak Home kita ada 6. Yang pertama, anda boleh iklankan rumah ataupun bilik sewa secara percuma saja di dalam app dan juga dalam kami punya website. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada tontonan rumah secara percuma. Tontonan rumah tu apa? Maksudnya house viewing lah melalui kita punya home runners. Maksudnya kalau kata rumah anda dekat KL, rumah sewa dekat KL tapi anda menetap di Penang. So siapa nak pergi tengok rumah tu? Home runners lah yang akan menjadi penyelamat anda. Okey. Yang ketiga, saringan latar belakang ataupun tenant background check. Sesiapa yang nak menyewa dalam Speak Home, kita bukan sesuka hati bagi dia sewa terus dengan anda. No. Kita memang akan jalankan background check, kita akan kumpul dia punya dokumen, kita akan ambil dia punya CTOS, dia punya score kredit tu. Kalau dia lepas lulus, baru anda dapat penyewa tersebut. Yang keempat, servis yang kami sediakan adalah tanda tangan digital speed sign, iaitu semua kontrak sewa semuanya online melalui sistem kami iaitu speed sign.
Yang kelima, perlindungan lengkap untuk tuan rumah sehingga RM42,000 dengan Allianz Insurance. Okey, tak ambil deposit tapi ada insurance yang cover, yang protect untuk semua risiko yang bakal tenant tu buat. Okey. Yang keenam adalah percuma kutipan sewa rumah bulanan. Maksudnya landlord tak perlu pening kepala. Every month kita akan kutip sewa bagi pihak landlord secara percuma, dan anda tak perlu pun nak kena kejar, nak kena WhatsApp tenant tiap-tiap bulan untuk bayar sewa kat dengan anda. Tak perlu. So semua ini adalah percuma kecuali insurans sahaja untuk landlord perlu bayar, dan kalau tenant dia kena bayar apa? Dia kena bayar sewa dengan tenancy agreement. Itu sahaja. Lain-lain servis dekat Speed Home percuma. Okey. Dan mungkin bila saya duk bercerita tadi kan, duk cakaplah servis kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu, ada yang mungkin belum dapat differentiate ataupun bezakan lagi apa beza kami dan juga platform-platform di luar sana. So kat sini saya nak go through better quality tenant. Kita bagi dekat anda landlord tenant yang berkualiti. Yang kedua, kita ada direct communication di mana kalau tenant tu nak tanya apa-apa, nak nego apa-apa dengan landlord, direct sahaja. Kami hanyalah platform yang assist untuk bagi added value kepada anda. Yang ketiga, zero deposit. Okey, platform kami sahaja yang zero deposit dan menggunakan insurans untuk protect aset anda. Yang seterusnya, viewing management. Dalam platform kami ada home runner. Di platform luar mungkinlah ada agent ataupun landlord tu sendiri yang pergi tunjuk rumah. Dan terakhir sekali adalah free rental collection. Saya pasti platform kami yang mempunyai servis ini sahaja dan percuma. Tak ada pun hidden charge. Okay? So saya harap clear dekat situ. Saya nak ke slide yang seterusnya, iaitu mengenai Speed Home juga, pasal insurans sikit. Okay, nak terangkan, mungkin ada yang kat sini landlord yang mungkin tak faham macam mana pakai insurans, apa benda risiko yang kami cover, Allianz cover. Okey, antara risiko yang kami cover adalah banyak sebenarnya, tapi yang saya suka nak highlightkan dekat sini adalah kalau anda tengah tengok slide dekat dengan kotak yang warna hitam tu, extended plus namanya package tu, di mana katakanlah overtime rental, on time rental guarantee, penyewa tak bayar sewa on the dot, on due date, kita yang akan dahulukan duit sewa untuk pihak anda. Risiko lain yang kami cover adalah kerugian sewa. Penyewa lari ke, tak bagi notis awal terus keluar rumah, kita akan cover sehingga 2 bulan. Lepas tu manfaat ketidakselsaan dan kerosakan kecil, iaitu unpaid utility bill apa semua, akan dibayar sehingga RM2,000. Kemudian kalau katalah rumah dia rosak teruk, sofa patah, kena curi pula barang-barang lain, kita cover sehingga RM30,000, dan total semua risiko yang kita cover adalah RM42,000. Dan kos untuk pakai Speed Home hanyalah 1.5 bulan untuk 1 tahun punya coverage, dan itu sahaja yang anda perlu bayar. Servis-servis lain semuanya percuma. Percayalah, memang percuma. Okay, so dekat tu sahaja pengenalan mengenai Speed Home. Saya dah habis go through pasal Speed Home. Kalaulah kata anda ada apa-apa soalan pasal Speed Home, servis kami, insurans dan sebagainya, tanya sahaja di ruangan chat box ataupun di komen Facebook, Twitter dan sebagainya. Saya akan pick up soalan anda di akhir rancangan nanti, okay? Dan saya akan buat sesi Q&A. Kita akan bersoal jawab kemudian, alright? So, kita dah nak masuk ke agenda yang seterusnya, iaitu agenda teruk sangat ke impact coronavirus ni. Okey, siapa kat sini yang pernah dengar coronavirus? Siapa yang pernah dengar? Tolong, siapa yang tak pernah dengar coronavirus? Komen 3 dekat ruangan chat box. Siapa yang tak pernah dengar coronavirus? Komen 3. Saya nak tengok. Muhammad Nasir, slide tak nampak. Okey, mungkin Tuan Muhammad Nasir boleh refresh balik browser ataupun gunakan device yang lain. Dia kalau pakai telefon, cuba pakai laptop ataupun pakai iPad. Try. Okey.
Okey, ramai. Faiz, Safia, Farid, Hamdan, Yusri semua cakap tak pernah dengar ekonovirus tu apa. Okey, tak apa. Saya akan terangkan apa itu ekonovirus. Apa yang teruk sangat impact ekonovirus ni. Okey. So, kalau anda boleh tengok dekat skrin sekarang ni, okey. Ini petikan akhbar daripada Astro Awani. Saya ambil kita punya Menteri Kewangan kita, Tengku Datuk Seri Zafrul lah. Dia cakap kita punya ekonomi Malaysia dijangka pulih tahun hadapan. Okey, dijangka pulih tahun hadapan. Bayangkan kita sekarang ini adalah dalam tahun 2021 bulan 8. Kita ada lebih kurang 4 bulan lagi, 4 ke 5 bulan lagi nak habis tahun ini. Dan dalam masa 5 bulan itu kita nak kena survive. Okey, tetapi dekat sini kita punya Menteri Kewangan cakap ekonomi akan pulih tetapi bergantung kepada keberkesanan keberkesanan program imunisasi kebangsaan dan juga pelan pemulihan negara. So kat sini dah bagi hint dah dekat kita. Kalau kita tak do something dengan kita punya kewangan, we are in dangerous. Okay, anda semua, saya akan berada dalam keadaan yang tak boleh nak survive. Okay, hari-hari. Dalam masa 5 bulan ni macam ni kita nak survive. Tapi itu pun kalau PPN dengan peak program imunisasi ni berkesan. Tapi memandangkan hari ini saya nampak kita punya markah kita punya level kita sampai 21,000 kes. Saya dah mengucap panjang time tu. Saya rasa macam boleh ke ni ekonomi nak rebound balik? Boleh ke kita punya orang-orang yang terjejas tu dapat balik pekerjaan? Dan saya tengok berita pun baru-baru ni ramai yang terkesan ekonomi satulah. Terkesan mental health pun ada. Sebab apa? Terlampau tertekan, especially yang duduk dekat dengan area KL, area Selangor. Dah tak boleh dah nak berfikiran waras sebab kerja tak ada, ataupun mungkin kerja ada tapi kerja dia kat rumah, tak boleh nak pergi mana-mana, tak boleh nak balik kampung, tak boleh nak jumpa parents, tak boleh nak jumpa dengan kawan-kawan. Tertekan. Dan bila tertekan, ramai sangat saya tengok orang muda macam saya yang kurang bernasib baik lah, okay. So saya harapkan semua yang sedang menonton ni tolonglah kita bersabar, survive, okay. Selagi bernyawa kita fight, okay. Alright, kita tutup cerita pasal kes hari ni. Pasal ekonovirus. Okay, tadi tu saya cerita pasal ekonovirus. Ekonovirus ni sebenarnya satu term, okay. Term ekonomi virus, okay. Di mana term ini dia datang daripada pensyarah ekonomi Universiti Putra Malaysia. Okay, pensyarah ekonomi. Dia cakap ekonovirus ini adalah satu sindrom di mana dia membawa maksud kita berasa resah, okay, especially dalam kalangan sektor perniagaan dan ekonomi apabila sistem operasi ekonomi sedia ada lumpuh terhenti akibat impaknya COVID-19 dan juga PKPD dan banyak lagi lah PKP tu kan. So senang cerita ekonovirus ni maksud dia adalah satu ekonomi sistem kita yang telah pun dijangkiti virus. Okay, bila sistem ekonomi kita tak dapat berjalan dengan lancar, menyebabkan kita tak boleh nak contribute, nak hidup secara normal lah. Dan kalau anda tahu, dalam Malaysia kita ada 3 kategori golongan, okay, T20, M40, B40, dan ramai dalam kalangan kita adalah M40, B40. Dan bila 2 golongan ini yang paling ramai dalam Malaysia terjejas, memang akan bagi impact yang sangat teruk dalam kita punya ekonomi. That's why bila awal tadi saya tanya, teruk sangat ke impact ekonovirus ni? Sangat teruk. Okay, sangat teruk. Kesihatan bila dah lumpuh, everything pun akan lumpuh. Dan ini yang menakutkan kita semua, okay? Bila nak pulih, seperti government cakap, tahun hadapan ekonomi, tetapi kita perlu berdoa supaya kita tidak berlanjutan lagi benda ni, okay? Alright, so disebabkan itulah Speak Home mengambil inisiatif untuk buat webinar ini dan juga webinar-webinar lain untuk feed anda punya mental health, untuk anda punya
ilmu juga, bukan setakat ilmu mengenai hartanah, mengenai malam ni punya topik pasal ni, banyak lagi ilmu lain. Okay, dan malam ni saya nak share dengan anda 5 idea instant dan juga tips mantap macam mana nak buat side income dengan Speed Home musim PKP. Okay, saya nak share sedikit quote lah, okay. Saya suka share quote malam ni dengan semua orang. Ini daripada Datuk Dr. Muhammad Faizal Kamsah. Okay, dia ni motivational speaker yang terulung lah. Saya rasa semua orang kenal dia ni. Dia selalu masuk TV. Dia cakap tak semua orang berduit, tetapi semua orang ada rezeki. InsyaAllah dengan adanya webinar ini, saya harap anda semua ada rezekinya dengan kami, dengan anda boleh buat duit se-income, okay. Alright. So, perhatikan dekat dengan dalam slide sekarang ni, okay. Saya nak anda semua ambil nota, okay. Kalau anda tengok kat sini, okay, ada 4 cara untuk anda produce ataupun untuk anda dapatkan income. Okay, 1 employee, 1 business owner, self-employed dan juga investor. Okay, ada 4 cara. Okay, yang kita biasa dengar ataupun yang kita biasa buat adalah yang pertama lah employee, di mana kita bekerja dengan orang, kita ada boss dan kita adalah employee, kita dapat gaji every month. Itu yang selalu dan kebiasaannya lah yang kita dengar. Yang kedua, business owner. Orang kata, oh kalau nak dapat income kena jadi business owner. Tak semestinya. Tak semestinya anda jadi business owner sebab boleh dapat lagi dengan cara lain, iaitu self-employed. Kalau kata anda mungkin freelancer dekat sini, ataupun mungkin ada kat sini social media influencer ataupun property influencer, mungkin financial influencer, itu pun salah satu cara untuk anda produce income every month, every week, every day. Okay? Dan salah satu lagi cara untuk produce income adalah melalui investment. Siapa yang mungkin pandai stock trading ke, pandai buat investment, banyak-banyak investment, itu pun one of the ways untuk buat income, okay. Jangan rigidkan anda punya pengetahuan, oh satu cara je nak buat income. No. Walaupun anda makan gaji every month, anda boleh buat part time, boleh buat side income dengan cara lain, okay. Apa cara lain tu? Nanti saya akan revealkan, okay, satu demi satu. Tetapi before saya nak revealkan 5 idea instant untuk buat side income tadi tu, saya nak anda kenal pasti dulu tips basic tapi wajib buat. Tak kisahlah anda buat bisnes apa pun, buat bisnes sendiri ke, jadi dropship ke, jadi stokis ke, ini adalah antara tips basic yang anda wajib buat, okay. Yang pertama sekali, anda kena kenal pasti bisnes apa yang demand dia tinggi sekarang ni. Okay, bisnes apa yang tak ada banyak persaingan. Saya ambil contoh, okay. Saya ambil contoh Speed Home sendirilah, okay. Speed Home, kami ada kami menyediakan rumah sewa, bilik sewa secara zero deposit untuk tenant, dan kami bagi perlindungan insurans kepada landlord, dan benda itu ramai tak buat lagi. Mungkin ada yang baru buat sekarang, tapi zaman dulu kita orang start memang tak ada lagi benda ni. Konsep ni orang kata benda baru, dan bila kita start, kita adalah pioneer in this industry. So kenal pasti dulu. Tak kisahlah anda buat bisnes apa, kenal pasti bisnes apa yang dapat demand tinggi. So bila ada demand, barulah ada supply, anda boleh dapat side income dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang ataupun tiada pesaing. Samalah tadi macam saya cerita pasal contoh Speed Home tadi tu. Okay, cari satu bisnes ataupun side income yang tak semua orang buat, okay, tapi bila tak ada semua orang buat, ada demand, anda adalah akan menjadi pilihan yang pertama. Alright? Yang ketiga, banyakkan promosi setiap hari. Barulah orang nampak. Orang dah nampak, barulah dia orang tahu, barulah dia orang nak beli. Tak kisahlah anda jual jadi dropship apa sekarang ni, dropship yang famous, contohlah jual baju tidur, okay. So sekarang ni tak ada nak keluar, so tak ada nak fashion sangat, kita beli baju tidur, okay. Kalau anda tak buat promotion hari-hari dekat dengan anda punya WhatsApp story, dekat Instagram story, dekat dengan Facebook, dekat kawan-kawan, offline ke online tak buat, memang orang tak tahu yang anda tu tengah buat bisnes. Bayangkan bila orang tak tahu anda buat bisnes, macam mana dia nak beli daripada anda, macam mana dia nak support anda, especially dalam musim yang orang semuanya online sekarang ni.
kena banyak buat promosi. Okay, ini adalah fundamental. Tips yang paling basic, saya rasa kalau pergi kat mana-mana pun benda yang sama yang diorang akan ulang. Okay. Alright, kita dah nak move to the next topik, iaitu 5 idea untuk kerja side income secara instant. Alright, saya nak tanya kat sini dulu. Siapa kat sini yang ada buat dropship dan adakah anda rasa buat dropship tu senang? Cuba komen, saya nak baca. Sambil saya nak baca komen anda, saya nak minum air sekejap. Saya nak tengok siapa yang kat sini ada buat dropship. Kalau ada buat dropship apa tu? Cuba share sikit. Sebab bisnes dropship ni, saya mengaku saya pun pernah buat juga dropship dan saya memang sekarang tengah buat dropship. Antara bisnes yang senang, okay, walaupun saya bekerja dengan SPHome dan sebagainya, ada kerja, orang kata kerja hakiki lah, kerja makan gaji tapi tak salah kalau anda nak buat side income dengan jadi dropship. Okay, Caranci cakap so far tak ada. Okay, why not lepas ni you try untuk semua orang juga kita try buat dropship. Sebab apa saya kata dropship dan saya letak nombor 1 kerja side income yang popular sekarang ni. Sebabnya dropship senang, okay? Senang daripada segi anda tak perlu keluarkan modal yang tinggi. Okay, bila nak buat dropship ni, modal anda 3 benda saja. Anda kena ada handphone, kena ada kuota internet yang mencukupi, lepas tu kena ada social media account. Tak kisahlah TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke. Kalau ada satu-satu lah. Kalau ada tiga lah anda punya social media account. Okay? Yang penting 3 modal ni. Dropship senang sebab anda tak pegang stok. Okay? Bila tak pegang stok, risiko untuk kita rugi adalah sangat kurang. Alright? Tak kira lah anda nak macam mana nak jadi dropship, boleh je buka Facebook, buka Instagram. Banyak peluang yang orang kata nak tak jadi dropship jual makanan, dropship jual baju, dropship jual produk kecantikan dan banyak lagi. Risikonya kurang, tak perlu pegang stok dan anda hanya perlu promosikan orang lain punya barang ataupun servis dan at the end of the month kalau awak close deal, awak akan dapat duit. Itu sebab kenapa dropship adalah pilihan utama semua orang. Saya rasa semua orang ramai yang buat benda ni. Itu yang first. Memang famous. Okay, tak dinafikan. And dia online. Senang. Duduk kat atas katil hujung minggu, tak tahu nak buat apa. Baiklah kita menjual barang. At least duit masuk juga. Jual barang kat Shopee pun boleh juga jadi jadi duit. Yang kedua ni mungkin ada yang buat, mungkin yang tak pernah dengar pun ada. Freelance. Freelance dekat mana? Freelance kalau local punya platform ada bantu.my. Kalau nak go advance sikit, nak dapat duit lebih sikit dalam US dollar, pergi dekat Fiverr. Jadi freelancer yang macam mana tu? Freelancer kalau kata anda pandai buat copywriting, pandai digital marketing, pandai buat apa lagi, semualah benda-benda tu, voice over pun boleh juga. Apa yang anda perlu buat, pergi dekat dengan platform ni, satu bantu.my, itu yang lokal lah untuk Malaysian. Satu lagi Fiverr. Fiverr dia akan bayar anda menggunakan US dollar. Bayangkan kalau anda dapat side income anda, duit orang kata duit saya saja, duit tepi ni dalam US dollar. Best tu. So boleh check out 2 platform ni jadi freelancer. Okay, freelancer tak terikat dengan orang kata ada kontrak dia tapi dia tak terikat sangat lah. Dia macam part time lah, side income, okay? Alright, yang ketiga. Yang ketiga ni pun famous. Saya tak nafikan, buka je Instagram, ramailah yang jual kek lah, yang jual apa lagi makanan online, popia, Vietnamese roll, apa lagi, curry puff, semualah, banyak lah. Saya nak listkan tak terlist. So benda ni famous sebab apa? Dia satu, benda ni tak dapat kat kedai. Dia homemade. Okay, bila homemade ni, kita buat makanan yang kita nak makan dan benda tu puas tau. Kalau kita beli kat kedai, mungkin satu tak ada. Nombor 2, kalau dia jual pun mungkin macam alah sikitnya inti dia. Kalau karipat tu orang kata karipat angin je kan kadang-kadang. Tetapi kalau jual online punya makanan ni, mungkin you akan ada follower yang setia yang dia akan recommend you kat kawan dia, belilah dia punya curry puff ni sedap. Nanti
orang lain pula beli, orang lain pula tahu dia beli. So benda ini yang menjadikan famous. Okay, so kalau ada bakat memasak, ada bakat juga nak jual ke orang, nak berniaga, go for it. Okay, carilah pendapatan side income as long as it is memberi manfaat dan juga halal untuk anda. Okay, yang keempat, yang ni pun apa tu orang panggil agak rare lah. Sekarang ni anda siapa yang pandai ambil gambar tu, ataupun mungkin kat sini ada yang fotografer, boleh jual gambar di Shutterstock. Okay, kenapa saya bagi tahu anda jual gambar dekat Shutterstock? Sebab di Shutterstock, satu, dia bayar anda dengan US dollar juga. Sama macam kalau kita buat freelance dekat Fiverr, kalau kita jual gambar dekat Shutterstock, dia akan bayar US dollar. So memang lumayan. Dan yang kedua, kenapa Shutterstock ni menjadi kegilaan, especially syarikat-syarikat yang buat bisnes online. Okay, diorang nak menggunakan gambar stock foto tau. Dan kalau kita ambil gambar, contohlah kalau kita ambil gambar artis, letak dalam kita punya produk and then kita jual ke orang, kita tak dapat dia punya consent, kita tak dapat dia punya kebenaran untuk guna gambar dia, dia boleh saman kita. Okay, that is the reason why bila kita ambil gambar dekat stock foto ni, selalunya stock foto ni adalah gambar-gambar yang percuma yang kita boleh ambil dan dia tak ada copyright tu. Kat watermark tu tak ada copyright. So anda boleh contribute anda punya gambar, jual dekat situ, dapat duit dan orang boleh guna gambar anda, satu dunia boleh guna gambar. So memang antara yang menarik juga kalau buat jual gambar dekat Shutterstock. Okay, boleh pergi explore lepas ni. And yang terakhir sekali, okay, yang terakhir sekali adalah affiliate ataupun referral. Saya pasti ada yang pernah dah memang join pun sekarang ni affiliate. Macam contoh ada program affiliate ataupun referral Happy Fresh, program referral Involve Asia, Zalora, Shopee, banyak lagi sebenarnya kat luar sana yang di mana kalau kita share kita punya referral code ataupun kita punya referral link, dia akan dapat sedikit commission daripada perkongsian link dia tu dengan kawan-kawan dia, dengan dia punya friends and family. Okay, ada tak kat sini yang memang dah join program referral ataupun affiliate dengan mana-mana company kat luar? Cuba komen 4. Siapa-siapa kat sini yang mungkin dah pernah join ke, share lah sikit. Mungkin kawan-kawan yang lain nak tahu pasal platform mana yang anda join. Macam ada setengah orang kat sini yang mungkin pernah join Avana. Saya tak pastilah kalau anda pernah dengar. Direct Lending, lagi ada Klik Je. Mana lagi? GoDaddy. Yes, GoDaddy. GoGet pun ada. So why not pergi try business affiliate. Okay, sebab business affiliate ni dia lebih kurang macam dropship. Dia tak perlu pun orang kata dia tak perlu apa orang panggil pegang stok dan tak perlu nak susahkan diri anda. Anda boleh terus daftar, share link anda, share kod anda, kemudian start dapat duit. Kalau ada orang convert dengan anda punya link ataupun kod, dapat duit. Okay, so tadi cakap starting point praktikal untuk mula buat side income adalah yang pertama, yang saya nak share kat sini adalah business referral ataupun affiliate. Okay, banyak orang yang duduk bercerita pasal affiliate, referral dan sebagainya. Ada yang faham konsep referral ataupun affiliate, ada yang mungkin tak faham ataupun kurang faham. Okay, sebenarnya business affiliate ataupun referral ni dia adalah satu kaedah untuk mempromosikan produk dan juga servis orang lain kepada circle anda, kepada rakan-rakan anda melalui word of mouth. Anda bagi tahu dekat dia, tetapi bukan sahaja kita bagi tahu dekat dia, dia mesti kita kena share dengan dia referral link ataupun referral code. Contoh, saya bagi contoh macam selebriti. Dia promosikan baju. Dia kata, okay, saya pakai baju dengan tudung saya hari ini daripada Zalora. Contohlah, kalau anda nak dapatkan 20% diskaun, boleh join, boleh masukkan saya punya referral code ABCD123. Lepas tu nanti dapat 20% diskaun. So itu adalah salah satu cara referral bisnes berlaku. Dia mungkin dapat commission dia apa-apa. Anda mendapat diskaun 20% untuk apa-apalah barang yang anda beli. Itu one of contoh yang saya nak bagi tahu. Okay, saya nak
alihkan perhatian anda kepada slide yang seterusnya, di mana kat sini saya nak anda tengok dua bisnes yang popular ni. Okay, dropship adalah pilihan yang pertama. Referral pun sekarang ni menjadi pilihan yang pertama sebab kita dah banyak online. Kita dah banyak buat bisnes online. That's why dua-dua ni menjadi, orang kata, dia boost, dia naik balik. Okay. Yang pertama, dropship. Referral daripada segi modal. Tak perlu modal, okay? Kebanyakan syarikat yang buat program dropship dengan referral tidak mengenakan anda sebarang yuran pendaftaran ataupun sebarang nak kena beli stok dan sebagainya. Tak perlu. Itu yang penting. Yang kedua, produk. Kita jual produk ataupun servis orang lain, okay? Yang ketiga, daripada segi khidmat pelanggan, okay? Dropshipper, kalau anda memang join buat bisnes dropship, okay, anda perlu rajin untuk jawab pertanyaan customer sebab anda adalah customer service bagi pihak HQ, okay. Contoh anda jual baju tidur tadi, saya bagi tahu saya awal tadi. Katalah kalau anda jual baju tidur, dropshipper, kalaulah dia nak dapatkan commission, dia kena jual baju tidur tu dengan cara bila orang tanya, sis, baju tidur ni saiz berapa, warna apa yang ada, muat tak kalau saya 60 kilo, muat tak kalau pakai saiz L. Anda yang kena jadi customer service, kena layan setiap pertanyaan customer, dan kalau kata okeylah saya nak beli baju ni, anda perlu submit order kepada HQ dan HQ yang akan buat fulfillment, hantar kepada customer anda. Bila once dah dibayar, duit customer dah bayar dekat HQ dan sebagainya, barulah anda dapat duit, baru dapat commission. Itu adalah dropship. Tetapi kalau referral, mesti tak payah pun nak kena layan customer. Sebab apa? Company sendiri ada dia punya own customer service. Yang mana kalau kata kita, contoh tadi kita share kita punya referral code dekat dengan kawan-kawan, dekat dengan kita punya followers Instagram. Follower kita tak faham apa benda yang kita promotekan, ataupun mungkin dia faham, dia nak tahu lebih lanjut lagi. Dia tak perlu pun contact anda untuk tanya itu ini. Dia terus contact customer service HQ. HQ yang akan jawab everything because awak hanya promosikan konten syarikat HQ sahaja. Itu adalah referral. Berbeza sedikit dengan dropship. Okay? Tetapi dua-duanya senang. Masih lagi senang. Okay? Tahap kesukaran. Okay, jangan trigger bila saya cakap dropship susah, referral kurang susah. Maksud saya kat sini adalah di mana bila dropship, dia bukan susah, dia leceh sikit. Sebab kita nak kena layan customer. Kadang-kadang kita dah nak tidur, customer barulah datang, nak bayar lah, nak tanya itulah, nak tanya inilah. Kita kena layan customer, betul? Tetapi untuk referral usually tak perlu. Sebab apa? Kita share apa yang kita dah ada, konten apa semua, dan benda itu menjadi kurang susah. Okay? Itulah beza dia. Yang terakhir sekali, cara dapat commission macam mana? Kalau dropship, dia jual barang kepada pelanggan dan juga layan pelanggan sebagai customer service. Tetapi untuk referral, dia more kepada promosikan konten. Saya rasa ramai yang pernah tengok artis lah especially, guna kod saya, guna link saya dapat diskaun, dapat itu, dapat ini. Itu adalah dia promosikan konten. Benda-benda tu dia just copy paste, hantar. Copy paste, dah dapat dah. Itu sahaja dia punya perbezaan dia, dropship dan juga referral. Faham ataupun tidak, ataupun saya laju sangat. Kalau saya laju, minta saya slow down sikit, okay? Sebab saya kadang-kadang boleh di bullet train. So, minta saya slow sikit kalau saya cakap terlampau laju ke apa ke, okay? Okay. Nak fahamkan lagi mengenai referral ataupun affiliate, okay? Saya nak tunjuk satu roda impian ni lah. Saya panggil dia golden triangle lah, okay? Di mana di dalam mana-mana business model, okay? Dia pasti ada satu community yang di mana community ini mempunyai masalah yang tersendiri. Okay, dan apabila orang-orang ni semua ada masalah, pastinya akan ada satu syarikat yang akan produce satu produk ataupun servis untuk mudahkan, untuk selesaikan masalah orang-orang tersebut. Tetapi anda sebagai orang luar ataupun sebagai bukan pekerja syarikat tersebut, anda nak dapat income ni, aku nak buat side income, tapi macam mana aku nak dapat side income sedangkan aku tak bekerja dengan syarikat tu? How? Itulah sebabnya syarikat dia akan buat program dropship,
referral. Okay, dan dalam referral, ini anda di luar circle tersebut. Okay, bila anda nak dapatkan side income sebagai orang luar, sebab apa anda percaya dengan business model service company tersebut ataupun percaya dengan produk tersebut dapat selesaikan target audience anda punya masalah, anda share dengan diorang link anda ataupun kod anda. Ini kita panggil referral link ataupun referral code. Okay, bila anda share link dengan orang ni, contohlah dia ada masalah risau, takut gemuk sebab musim PKP tak keluar pergi mana-mana. Anda kata, okay, saya ada tahu produk kurus ni, dia memang berkesan. Why not awak guna saya punya link, awak beli produk ni, nanti awak dapat diskaun produk tu berapa persen. Okay, pada masa yang sama kalau dia dapat beli produk tu, dia dapat selesaikan masalah dia beli produk tu, anda pun dapatlah commission ataupun dapatlah duit. Itu sahaja. Dia punya orang kata gambar rajah mengenai dinamik pasaran rujukan. Okay, pasaran referral, affiliate ni. Okay. Sama juga macam Speed Home. Okay, sama macam Speed Home. Di Speed Home kami ada 2 target audience yang kami nak kena serve. Yang pertama tenant, penyewa, dan yang kedua adalah tuan rumah. Okay. So, mengikut kajian BNM, Bank Negara Malaysia, dia cakap lebih 75% rakyat Malaysia tak ada wang simpanan. Walaupun RM1,000 untuk duit kecemasan dia. Dan bila dia tak ada duit ni, kita di Speed Home, kita tahu. Ialah orang muda especially. Penyewa selalunya dalam kalangan orang-orang muda lah, orang belia. Okay, diorang tak ada duit nak bayar, diorang tak ada duit emergency, tapi nak bayar deposit pun diorang akan kadang-kadang susah sangat diorang nak bayar deposit. Sebab apa? Mahal. And then, that's why Speed Home datang dalam industri sewaan rumah ni. Di mana peranan kita adalah kita nak bagi nak selesaikan masalah penyewa yang tak mampu nak bayar deposit mahal. That's why kita buat model zero deposit. Itu yang pertama. Untuk landlord, okay, peranan kami pula adalah kami nak selesaikan masalah tuan rumah yang pertama, dia tak nak penyewa daripada neraka. Ataupun penyewa yang rosakkan barang-barang dia lah, okay, yang culas bayar sewa bulanan, yang tak bagi notis sewa, tiba-tiba keluar, lepas tu jadikan rumah sewa tersebut sebagai tempat maksiat dan sebagainya. Banyak kes yang kami sendiri terima, tetapi itu adalah antara nightmare yang landlord ataupun owner rumah tak nak ambil risiko. So 2 masalah ini adalah kenapa Speed Home keluarkan dengan model tenant tak perlu risau, tak ada duit nak bayar deposit tinggi-tinggi. Okay, you boleh sewa rumah tak ada deposit. Untuk landlord pula, yes, you tak dapat deposit tetapi you dapat insurans yang 20 kali ganda lagi baik daripada ambil traditional deposit tu. So kita win-win dekat sini. Kita bagi landlord pun dapat, tenant pun dapat juga. That's why Speed Home wujud. Okay? Dan saya nak tunjuk saya nak share dengan anda kes sebenar dekat Speed Home. Okay, ini adalah antara gambar-gambar yang memang kita punya owner datang, dia nak claim insurans sebab rumah dia, sofa dia dah patah 2, ceiling dia dah roboh, dia punya toilet dia dah kotor, pintu pun dah pecah, dan benda-benda ni semua dia nak claim dengan insurans sebab dia bayar insurans awal tadi. So insurans dia bila nak claim dia kena hantar gambar, dia kena buat police report, and then dia dapatlah claim. Dan ini adalah betul-betul yang terjadi dekat dalam Speed Home. Bukannya saya saja je kita buat gambar ni, kita ambil Facebook ke tak. Ini memang gambar betul daripada kami punya arkib lah. Okay. Dan this is the reason why kita buat kita punya insurans pun sehingga RM42,000 nak cover barang rosak, barang kena curi, bil tertunggak, semua tu ada dia punya amount ataupun value yang kita cover. Alright. Okay. Habis dah pasal itu. Now, ini dia. Program rujukan ataupun refer and earn. Inilah di mana anda yang datang kita punya program pada malam ini berpeluang untuk join Speed Home untuk dapatkan side income. Okay, ini adalah salah satu alternatif daripada Speed Home untuk bantu kawan-kawan anda kat luar sana. Mungkin ada tenant yang sekarang ni tengah mencari rumah ataupun bilik sewa tapi
tak mampu nak bayar deposit tinggi-tinggi. Sebab apa tak mampu? Sebab sekarang ni semua orang nak save duit, nak save cash. So itu satu. Yang kedua, landlord. Diorang tak nak rumah diorang kosong. Diorang nak at least ada penyewa yang datang sewa. Dan macam mana cara untuk cepat-cepat dapat penyewa adalah dengan cara dia menggunakan Speak Home, sebab kita win-win situation, okay? Rumah dia pun kena lindung, penyewa pun dapat sewa, zero deposit, okay. So, objektif program rujukan Speak Home ni adalah satu, untuk bantu aliran tunai anda lah, okay, supaya anda sekurang-kurangnya dapat top up sikit waktu-waktu pandemik ni. Yang kedua adalah komisen yang kami bagi tinggi. Satu rakan anda yang berjaya sewa rumah ataupun sewakan rumah kepada penyewa dalam platform kami dapat RM200 komisionnya, okay. Dan yang ketiga, kami bantu anda untuk bantu orang lain juga. Macam awal tadi saya cakap, mungkin kawan-kawan ada yang nak sewa tapi tak mampu nak bayar deposit tinggi-tinggi. Ini adalah salah satu cara penyelesaian dia. Dan yang kedua, untuk landlord, walaupun rumah anda tidak mempunyai deposit, ada insurans yang protect anda. Okay? So, berapa komisen? Saya dah bagi tahu dah tadi, RM200. Dan untuk orang ataupun rakan yang anda rujuk tu, once dia dapat penyewa ataupun dapat rumah untuk disewakan, dia akan dapat RM100 cash. So, dua-dua pun akan dapat manfaat masing-masing. Okay? Dan kalau tengok tajuk kat atas tu, saya tulis jana hampir RM2,000 sebulan. Memang kita ada seorang lady ni, dia agent Kowe dan dia memang aktif gila share dia punya referral link dengan kawan-kawan, dengan klien dia, dan setakat hari ini dia dah dapat almost RM4,000 ke RM5,000, macam tu lah, campur-campur semua. Dan memang every month bila saya nak hantar email kat dia untuk bagi tahu yang dia dapat duit dia tu, memang nama dia akan naik every month. Kadang-kadang satu bulan 2 kali, 3 kali pun nama dia. So memang dia sangat-sangat aktif. Dan dia pun tak tahu yang siapa guna dia punya referral link. So maksudnya benda tu betul-betul menjadilah, dia share, orang guna, orang pakai Speak Home, dia dapat duit. Kawan dia pun dapat duit. Okay? Tetapi tertakluk kepada new user lah. Kalau kata awak share dekat saya referral link dan saya dah guna dah buka account Speak Home, tak dapat lah. Okay? Itu tertakluk terma dan syarat. Tetapi jangan risau, semua orang pun ada peluang untuk dapat side income sehingga RM2,000. Ini memang saya tak tipu. Kalau boleh saya tunjuk slip invoice tu, saya tunjuk dah kat sini. Okay, tapi tu PNC, tak boleh tunjuk. Okay. So ada 2 benda saja yang anda perlu share kalau kata anda berminat nak join program referral Speak Home. Satu, link rujukan anda. Link rujukan ni nak dapat dekat mana? Anda kena daftar dulu account Speak Home, okey, baru boleh dapat link rujukan tersebut. Kalau tak daftar memang tak dapat dan memang tak akan kita punya sistem tak akan capture. Yang kedua, konten dan juga brosur digital. Kat mana kita nak dapatkan konten dan juga brosur digital? Di dalam Telegram group, okey. Nanti saya akan share dengan anda link Telegram group, okey. Cara daftar, okey, kita dah hujung-hujung dah ni dan habis dah ni. Cara daftar 30 saat sahaja. Apa yang anda perlu buat? Pergi ke website speakhome.com, kemudian langkah kedua, lengkapkan maklumat, klik butang refer untuk dapatkan link rujukan anda. Yang keempat, terus copy link, share dengan sesiapa sahaja yang anda fikir, oh dia ada rumah sewa lah, dia nak cari penyewa. Why not suruh dia try guna Speak Home, okay? Ataupun dia nak cari rumah sewa tapi tak nak bayar deposit, okay. Boleh introduce dekat dia buka account dengan Speak Home menggunakan link anda. Kalau dia close deal dengan kita, anda dapat RM200, dia dapat RM100. Alright? Okay, untuk anda ada RM200 referral dan juga untuk referee ataupun rakan yang dirujuk RM100. Alright? Saya nak tunjuk kaedah macam mana nak start. Satu demi satu untuk anda. Okay, guide one by one. Yang pertama, pergi dekat dengan speakhome.com, Google. Lepas tu nanti akan sampai dekat dengan website kita. Yang ni gambar website kita, kita punya landing page. Dekat mana nak login, nak daftar, klik je dekat dengan 3 garisan atas ni. Klik, lepas tu tekan login. Okay. Kemudian
masukkan nombor telefon anda, nombor telefon yang aktif ya. Kalau tak aktif, kalau anda buat rujukan tapi rujukan tu berjaya, kita nak bagi dekat anda duit, tak ada nanti, melepas peluang. Lepas tu dah tekan, masukkan request for digit OTP, kemudian masukkan nombor OTP yang kita dapat dekat dengan kita punya telefon, and then verify. Kat sini lengkapkan maklumat untuk pengguna baru sesiapa yang mungkin dah pun buka akaun dengan Speak Home tak akan lalui proses ini, tetapi yang user baru dia akan dapat profile punya page ni, completekan selengkap-lengkapnya, masukkan referral link. Kalau ada referral link kawan anda, masukkan. Kalau tak ada, macam ini contoh referral link yang saya tunjuk sekarang ni, ini adalah referral link. Lepas tu continue. Kemudian nak dapatkan generate link anda tu, pergi dekat refer, kemudian dah copy link anda dan dah boleh share dekat dengan semualah, Facebook, WhatsApp, Instagram, semuanya lah kat kawan-kawan anda, okay? Alright, so setakat itu sahaja. Habis dah. Okay. Saya akan buka sesi Q&A kepada anda. Jadi kita akan bagi masa lebih kurang dalam 10 saat. Kita akan mainkan video untuk anda. Sambil-sambil anda tengah type tu nak tanya soalan apa-apa, tanya saja, okey, sebab saya akan break untuk 10 saat, bagi masa untuk anda tulis soalan. Saya akan jawab daripada awal tadi sampai sekarang. Okey, kita dah nak masuk Q&A session. Alright, let's go. How do we deal with all the trouble of viewing and all those steps where our home runner comes in? Our home runner will show the house in selected Klang Valley areas, and then you don't have to go. We will collect the key from you, we will show the house. It's everything all in one. That's how easy it is. Saya nak ambil dululah soalan yang pertama, okey. Yang pertama sekali adalah kalau orang tu dapat jumpa sewa tanpa deposit, kita dapatlah 200 macam tu ke? Okey, macam ni. Proses dia. Saya ada referral link, okey. Saya memang saya mendaftar dengan Speak Home dan saya dapat referral link. Kemudian saya share dengan Nakib yang tanya ni. Saya share dengan Nakib. Alright, lepas tu Nakib nak cari rumah sewa. Kemudian Nakib kata okeylah, saya buka akaun dengan saya punya referral link. Lepas tu saya dah berdaftar di bawah referral link saya lah. Kemudian awak cari rumah sewa, lepas tu awak pun dah jumpa rumah sewa, dah pergi tengok rumah apa-apa semua, and then awak pun sign tenancy agreement. Once awak sign tenancy agreement, awak akan dapat RM100 off daripada Speak Home dan saya akan dapat RM200. Itu adalah proses dia. Sama juga kalau Nakib, awak share dengan kawan-kawan awak. Kawan awak buka akaun menggunakan link awak, kemudian dia close deal dengan Speak Home, tak kisahlah dia tu landlord ke dia tu tenant, dia close deal, lepas tu dia akan dapat RM100, awak akan dapat RM200 every time, unlimited. Okay. Yang kedua, penyewa untuk rumah sahaja ke include penyewa bilik ataupun rumah kedai? Okay. Penyewa kita hanya ambil residential property sahaja. Maksudnya dia hanya sewa bilik rumah ataupun sewa rumah-rumah lah, bukan rumah kedai. Okey, kalau anda share dengan kawan-kawan yang ada nak sewa rumah kedai ataupun nak cari sewa di rumah kedai, tak dapat. Okey, kita hanya ambil rumah sewa yang residential. Commercial, industrial kita tak buat sewa.
Okay, yang ketiga, applicable tak untuk room renting? Yes, applicable. As long as dia menggunakan Speed Home, dia memang sign tenancy agreement dia dengan Speed Home, dengan penyewa dan juga dengan landlord di dalam platform Speed Home, dapat commission tersebut. Okay. Yang keempat, selepas register dan jadi member, ada lagi ke sesi coaching ataupun group support? Yes, ada. Kita ada group Telegram group dan kita akan buat sesi coaching itu mungkin dengan saya, mungkin dengan kawan-kawan saya yang lain akan ada kelas di mana kita akan tunjuk macam mana teknik nak buat copywriting dan juga sebagainya. Tapi untuk baru-baru ni kita belum ada lagi, untuk this one tak ada lagi. Tapi yes, kita akan tunjuk how. But in the Telegram group itself, apa yang kita akan sediakan adalah kita akan bagi anda konten di mana anda perlu copy dan anda terus paste dengan anda punya referral link. Anda ada gambar, lepas tu anda dah boleh blast dekat dengan semualah kawan-kawan ke social media dan sebagainya. Kenapa, saya just nak tekankan sekali lagi, kenapa program referral Speed Home adalah satu, memang Speed Home nampak yang this business model adalah something yang baru, something yang kadang-kadang tuan rumah akan skeptical. Dia akan cakap, kalau tak ambil deposit nanti tak dapat ke bad tenant? Sebenarnya don't worry, okay. Kita akan go through dia punya background check. Kita akan check dulu baru bagi tenant yang berkualiti, so that kita akan reduce reduce the risiko untuk dapatkan bad tenant. Dan kalaulah kata kita dah buat background check sampailah orang kata sedalam-dalamnya, tapi in the middle of contract, tenant yang kita dapat tu tetap tenant yang buruk, ada insurans yang akan cover. Okay, selain daripada deposit yang kita selalu duk ambil itu, ada insurans yang 20 kali ganda boleh cover apa-apa sahaja kerosakan ataupun damage yang berlaku di dalam rumah menggunakan insurans. Okay, that is the reason why kita rasa kita buka benda ni kepada semua orang untuk promotekan on behalf of Speed Home, because bukan sahaja komisen yang tinggi, tapi kita dah one of the way kita dah buka peluang kepada orang untuk ringankan beban diorang untuk dapatkan penyewa dan juga untuk menyewa rumah. Okey, itu antara perkara penting yang saya nak tekankan. Okey, seterusnya, boleh share kat mana-mana grup Facebook sewa rumah tak? Yes, boleh, tak ada masalah, as long as orang yang guna link anda tu dia buka account dengan Speed Home pakai link anda. Tadi saya tunjuk balik dekat dengan slide tadi tu, kat mana yang dia akan guna ataupun dia akan masuk ke referral link anda dekat sini. Dia dah klik link anda, kemudian dia akan buka account dia. Okay, dia klik link anda, lepas tu nanti orang tu akan masukkan nombor telefon, kemudian dia akan go through benda yang sama macam ni juga. Dia kena isi maklumat dia dan dekat dengan referral link dan nanti dia dah autofill. So maksudnya penting bila setiap kali anda buat posting dekat Facebook ke, dekat dengan mana-mana medium, share link anda, share content, share link, lepas tu klik, lepas tu nanti akan ada dia autofill. Okay. Alright, so seterusnya, macam mana landlord nak daftarkan property dengan Speed Home? Ada cara ke area KL? Macam mana landlord nak daftarkan propertinya dengan Speed Home? Ada cara ke? Yes, senang saja caranya. Pergi ke speedhome.com website, lepas tu terus post listing. Itu saja. Kat mana? Buka website kita. Okay, saya tunjukkan dekat dengan dalam slide sekarang ni. Pergi dekat website kita, nampak tak ada post property free yang warna biru ni? Tekan sahaja dekat situ, dah boleh upload macam biasa. Okay, ikutlah step by step nanti yang kita minta. Tapi macam tu saja. Pergi ke speedhome.com, kemudian klik butang biru ni, post property free, dan dah boleh dah iklankan dalam website ataupun app percuma. Okay. Seterusnya, area KL sahaja ya? Tak, satu Malaysia boleh. Anda duduk Sarawak ke, Sabah ke, Terengganu ke, Kedah ke, boleh nak guna Speed Home ataupun nak cadangkan rakan anda guna Speed Home. Okay? Saya ada rumah kondo termasuk kan? Yes, termasuk. Rumah kondominium termasuk, as long as bukan rumah kedai, bukan kilang, bukan pejabat, boleh sahaja.
Yang seterusnya, jika landlord pakai link saya register dan berjaya sewa keluar unit, saya pun akan dapat 200. Yes, betul tu. Landlord pakai link, dia buka account, okay, lepas tu dia dapat tenant, maksudnya dia dah close deal lah tu dengan Speedhome. Anda dapat 200, kawan landlord anda dapat RM100. Okay, apa-apa pun kena ada referral dulu lah kan. Maksud referral tu link ke? Yes, kalau itu maksud anda, betul. Kena ada referral link terlebih dahulu. Nak dapat dekat mana, nak generate dekat mana referral link anda, pergi dekat speedhome.com dan login ataupun sign in, okay? Dapatlah nanti dekat dengan sini, dekat dengan refer tu. Nampak tak kat atas tu ada refer? Klik situ nanti dapat anda punya link automatic. Seterusnya, benefit referral link tu untuk tenant dapatkan 0% deposit card. Okay, saya refresh balik. Okay, benefit referral link adalah satu, untuk anda mendapatkan referral reward iaitu RM200 dan dia kalau sewa di Speedhome dia akan dapat RM100 diskaun dengan kita. Lepas tu yang kedua, benefit bila dia guna referral link anda, selain daripada dapat reward tersebut, anda dapat reward, dia dapat reward, yes, dia pun akan nikmati 0% deposit. Okay, itu untuk tenant lah. Tetapi untuk landlord, dia boleh dapat perlindungan insurans sehingga RM42,000 menggunakan Allianz Insurance. Okay, kita punya insurans kita pakai adalah Allianz. Okay, so itu adalah one of the way. And the third benefit of you share referral Speedhome kepada kawan-kawan adalah kita nak tolong diorang untuk senang dapat penyewa dan juga senang dapat rumah yang dia nak sewa secara berpatutan lah. Okay, tak membebankan dua-dua belah pihak. Alright. Sharing dengan tuan rumah nak sewakan rumah. Yang kedua, orang yang nak sewa rumah. Betulkah? Yes, betul. Boleh share link anda dengan potential landlord dengan prospek penyewa. So boleh. Okay, tak ada masalah. Saya tak faham, landlord kena bayar kepada Speedhome untuk insurans tu. Okay, saya terangkan balik, saya skip balik slide, okay? So that boleh nampak apa benda yang servis yang Speedhome tawarkan. Okay, so di awal tadi, okay, saya bercerita pasal semua servis percuma kecuali insurans yang perlu dibayar oleh landlord dan juga tenancy agreement yang perlu dibayar oleh tenant. Yes, insurans tu contoh. Okay, saya adalah landlord. Saya iklankan rumah saya di dalam Speedhome for free. Buka account free, lepas tu post lah rumah sewa, nak cari penyewa macam mana, apa-apa semua, letak gambar, letak video apa semua, iklankan. Lepas tu katalah satu hari adalah, saya ambil contoh Fatah kat sini. Contohlah Fatah berminat nak sewa rumah saya. Dia nampak iklan saya dekat dalam Speedhome. Lepas tu dia akan tekan. Saya nak tanyalah pasal rumah ni kan. So Fatah tanyalah dekat saya, cik boleh tak saya nak tahu rumah ni dekat mana, apa semua, apa lagi disediakan dekat rumah ni, apa semua. Dia tanya and then Fatah pun bersetuju nak sewa rumah saya. Okay, once Fatah kata saya setuju nak sewa rumah saya, apa pihak Speedhome buat, sebab dalam chat tu akan ada Speedhome team yang akan tolong juga. So dia kata okay, tenant dah bersetuju nak sewa rumah, okay kita akan proceed untuk pergi tengok rumah and then dia pun setuju apa semua dah okay, kita proceed untuk sign tenancy agreement. Once tenant sign tenancy agreement, landlord pun sign tenancy agreement, maka barulah landlord tu kena bayar insurans. Tetapi bukanlah bermaksud insurans tu landlord kena keluarkan duit poket dia bayar dekat dengan Speedhome. Tak perlu. Sebab apa? Proses dia, tenant yang kena, before dia nak pindah masuk rumah, dia kena bayar dulu semua duit sewa bulan pertama dan juga tenancy agreement. Okay, dia bayar dekat siapa? Dia bayar dekat Speedhome. Lepas tu, Speedhome akan ambil duit yang sewa yang dibayar tadi tu, kita tak akan bagi dekat landlord. Kita akan ambil duit tu, kita akan purchase insurance on behalf landlord. Okay? So, contohlah kata dah diambil basic punya package.
Basic punya package adalah kos dia 1 bulan sewa tambah 6% SST tambah RM10. Cara macam mana kita ambil duit landlord untuk beli insurans adalah untuk bulan pertama, landlord tak dapat duit dia. Sebab apa? Kita ambil duit tu, kita belikan insurans. Okay? Bulan kedua, kita akan tolak 930. Tolak daripada apa? Deduction from RM10 dan juga 6% SST tadi tu. So, bulan kedua dia akan dapat 930. Yang lebihan tu kita akan bayar yang tertunggak insurans tu dulu lah. Yang ketiga, barulah landlord akan dapat full amount RM1,000 sampailah habis tenancy period dia. Itu kalau sewa 1 bulan dia RM1,000 lah. Okay, ini contoh. Alright. Dan jangan risau, untuk insurans bukan bermaksud dia wajib beli insurans dan dia perlu commit untuk bayar insurans tu every month. Tidak. Dia hanya perlu bayar awal sahaja, sekali sahaja untuk tempoh 1 tahun. Dan insurans ini pula ada 60 hari pembatalan percuma. Katakanlah in the middle of dia guna insurans tu, dia rasa macam saya tak nak lah, saya tak nak ambil insurans, saya nak batalkan. Dalam masa 60 hari boleh dibatalkan secara percuma. So tak ada masalah. Kalau nak in the middle of the day tu tak nak lah ambil insurans, bolehlah batalkan. Okay. Yang penting kalau tak nak kena apa-apa penalti, kena batalkan dalam masa 60 hari. Itu sahaja. Okey? Saya harap yang bertanya fahamlah soal jawapan tadi tu. Clear? Okey. Yang seterusnya, untuk short stay ada tak apa beza speed home dengan host a stay? Okey, untuk short stay kita punya short term rental ada. Short term rental kita start dengan 3 bulan sehingga 11 bulan. So itu kita punya short term rental. Okay, siapa-siapa yang nak sewa below 3 months tak adalah. Apa beza speed home dengan host a stay? Saya kurang pasti benda tu, tetapi tak apa, jangan risau, saya boleh go and check. Maybe tim saya akan tolong jawab. Tapi saya pasti kami lebih kurang sama saja, okey. Tapi speed home kami more kepada sewa, memberikan servis sewa rumah kepada landlord dan juga tenant, zero deposit dan juga perlindungan insurans, rumah sewa dan juga bilik sewa, okey. Alright, seterusnya, kalau message ini pop up, sorry, referral rewards are only available for new user. Okay, maksudnya dekat sini anda dah pernah ada akaun dalam Speed Home. Maksudnya anda dah pernah buka dah akaun, nombor telefon anda, nama anda, email anda dah pernah pun buka akaun dalam Speed Home. That's why dia tak berkesan, dia tak valid untuk anda. Okay, sebab kita punya referral program hanyalah untuk new user sahaja. Okay. Alright, kalau student boleh ke sewa daripada Speed Home sebab tak ada record macam Secris? Okay, boleh sahaja. Tak kisah kalau kita student ataupun kita business owner ataupun kita foreigner sekalipun, expat, boleh menyewa di Speed Home. Sebab apa? Untuk student, kita akan minta dia punya dokumen, contoh kita akan minta dia punya offer letter daripada universiti, dia punya salinan matric card kita akan minta salinan IC, bank document, Secris pun kita akan check. Okay, tak ada masalah benda tu. As long as kita dah ada dokumen-dokumen yang penting. Dan benda-benda tu kalau student kita akan minta lagi support dokumen daripada parents dia sendiri. Sebab selalunya student, parent yang akan bayar duit sewa kan. So everything dokumen kita akan minta, no worries. Tak kisahlah anda student, kerja sendiri, kerja office, expat, boleh sahaja nak sewa di Speed Home. Speed Home bukan berada di KL sahaja tetapi di seluruh Malaysia. Alright. Blacklist boleh sewa ke? Maksudnya blacklist apa tu yang sewa ni? Blacklist rumah ke? Kalau blacklist rumah, saya rasa tak boleh disewakan. Kalau rumah tu dah blacklist, maksudnya bukan rumah kita dah, tak silap. Tapi kalau anda yang kena blacklist, boleh je, tak ada masalah saya rasa. Sebab kita nak pastikan rumah tu adalah rumah yang betul untuk disewakan dan bukannya scam. Tapi kalau anda penyewa yang di blacklistkan oleh bank negara, oleh Secris, memang tak boleh sewa lah. Sebab kita tidak benarkan sesiapa yang ada blacklist record
dengan bank ataupun dengan Siktos Sikris ni tak dibenarkan untuk menyewa di dalam spare home. Okay? Kalau register tapi referral link kosong tak apa kan, boleh, tak ada masalah sahaja. Kalau nak ambil referral link saya pun yang tadi tu pun boleh, tak ada masalah, nak biar kosong pun tak apa untuk first time register. Okay, tapi kalau anda yang share referral link anda dengan kawan-kawan, dengan orang lain, lepas tu dia biarkan kosong, janganlah suruh dia minta letak anda punya referral link. Okay, sebab yang penting dia berdaftar di bawah kita punya link. Alright. Okay, listing rumah yang nak disewakan kena cari atau memang dah ada dalam website Speed Home. Okay, listing rumah sewa dah ada di dalam Speed Home. Contoh katalah saya nak cari rumah di mana di Shah Alam lah. Okay, saya type je Shah Alam, lepas tu nanti ada. Dia macam mudah, kita type je kita nak cari rumah ataupun bilik sewa kat mana, lepas tu nanti semua ada list kat situ. Daripada Shah Alam section berapa, apa-apa. Okay. Insurans ni one time payment ke? Kalau sewa lebih setahun, tiap-tiap tahun kena bayar insurans ke? Alright, insurans adalah one time payment, betul. Every tenancy period 1 year, kita akan beli satu sahaja insurans, sekali sahaja bayar. Okay, kalau lah kata kita menyewa lagi, kita renew lagi tahun hadapan, kena beli insurans yang baru, tetapi mungkin insurans kita bagi diskaun lah sebab dia renew dengan kita. So insurans pun akan berkurang dia punya bayaran. Tak perlulah bayar banyak-banyak mahal. Tapi yes, insurans hanya one time payment. Dan setiap tahun kena renew. Tapi kalau anda renew dengan kita, dengan rumah yang sama, unit yang sama, kita akan adalah diskaun. Okay, macam mana nak kira bayaran harga insurans secara kasar? Okay, saya tunjuk balik slide tadi. So this is how. Contohlah katalah cik nak beli package insurance extended plus. Extended plus costnya adalah 1.5 bulan tambah 6% SST. Itu dia punya cost untuk 1 tahun. Okay. Berbeza kalau dia ambil yang basic, cost dia adalah 1 bulan sewa tambah SST tambah RM10. Okay, so dia bergantung kepada package apa yang kita nak. Contoh kalau kata rumah harga 1 bulan sewa RM1,000 dan landlord dia nak dapat full coverage, so dia ambil extended plus. Berapa dia kena bayar? RM1,500 tambah 6% tambah RM10. Macam mana kita tolak insurance tu adalah macam ni. First month kita ambil duit bayar dekat dengan Allianz, kita beli insurance on behalf. Lepas tu kita buatlah dokumen, adalah dia punya policy and what not. Kita bagi dekat dengan landlord. Bulan kedua masih lagi ada tertunggak daripada kita punya insurans, kita akan ambil sikit untuk bayar insurans, yang selebihnya kita akan bagi dekat dengan landlord. Bulan ketiga sehinggalah habis tenancy period bulan ke-12, anda akan dapat RM1,000 without deduction. Kita tak akan ambil 1 sen pun daripada duit sewa anda tu untuk masuk dalam poket kita. Tak. Okay, sebab kita bukan ejen hartanah, kita tak ambil commission sewa. Kita hanya menyediakan insurance. Okay, so insurance is our revenue. Alright. Seterusnya, jika owner batalkan insurans bermaksud tak ada coverage lagi untuk landlord. Yes, betul. Kalau owner batal insurans, dia tak ada coverage dan dia tak boleh ambil deposit juga dekat dengan tenant. Okay, sebab dia melanggar polisi. Kalaulah dia ambil deposit senyap-senyap kat belakang kita and then tenant mengadu, dia kata landlord ambil deposit dekat dia, kita ada hak untuk batalkan dia punya tenancy agreement dan kita boleh reactivate dia punya listing, sebab itu dah melanggar polisi kita lah. Sebab tenant datang dengan 1,000 harapan untuk sewa zero deposit, tahu-tahu landlord ambil deposit, so tak ada dekat situ. Okay, that's why kita push kita punya insurans, because insurans hanya perlu bayar 1 kali setahun sahaja. Dan kalau kata tenant, contohlah tenant dia kata dia nak sewa 12 bulan tapi tiba-tiba 6 bulan, 7 bulan dia dah nak keluar rumah, insurans kita tu selagi mana tak claim, kita boleh continue guna dengan tenant yang baru yang ganti tersebut. Okay, tak perlu pun beli insurans baru untuk tenant baru, tak perlu. Okay. Yang seterusnya, jika tenant nak sewa 6 bulan sahaja, boleh guna Speed Home platform ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab short term rental kita adalah 3 bulan dan ke atas. Okay.
Dan berapa insurance charge untuk landlord dan berapa insurance charge untuk landlord sebulan rental. Yes, kalau ikut apa yang table yang saya tunjukkan tadi. Okay. Bergantung kepada package apa yang cik nak subscribe. Kalau nak subscribe Extended Plus dan sewa kita adalah RM1,000 satu bulan, so cost dia adalah RM1,500 tambah 6% SST tambah RM10. Itu adalah bergantung kepada kita punya package dan berapa per bulan kita punya sewa rumah. Alright? Okay. So, saya rasa setakat itu yang saya nampak. Oh, ada lagi. Okay. Renew ada diskaun, saya tanya tapi kata tak ada diskaun. Kenapa? How to ask discount? I am landlord, wanna renew contract. Sepatutnya ada diskaun. Maksudnya diskaun kat sini adalah untuk tenant dia akan ada diskaun tenancy agreement. Untuk landlord kita akan pursue anda untuk go for lower punya diskaun. Contohlah katalah insurance for the first year tu kita ambil Extended Plus, maybe because kita renew dengan tenant yang sama dan juga kita tahu tenant tu is a good one for us, dia tak membuat masalah apa-apa, you can opt for yang lower punya package. Tapi kalaulah cik renew dengan kita and that, kalaulah cik nak dapatkan insurance upgrade dan juga free insurance dengan Speed Home, ada caranya. Saya nak tunjuk cara ni lepas ni. Sebab sekarang ni Speed Home ada satu kempen untuk landlord di mana dia boleh dapat free insurance upgrade. Okay, apa yang kita upgradekan tu, sekejap ya, saya tunjuk slide tersebut. Okay. So ini adalah kempen yang kita baru saja launch bulan ni, khas untuk landlord, okay? Yang mana yang dalam webinar room ni adalah tenant. Kejap, untuk anda ada juga benda yang saya nak bagi tahu, tapi kita fokus sekejap untuk landlord. Okay, untuk landlord, siapa-siapa yang dia refer kawan-kawan dia, dia akan dapat free insurance upgrade. Okay, dia akan dapat free insurance upgrade kalaulah kata dia subscribe package extended, dia akan dapat free insurance upgrade on time rental. Tapi kalau dia subscribe Extended Plus, dia akan mendapat free insurance upgrade coverage up to 3,000. Saya tunjukkan dekat mana yang dapat upgrade ni. Tapi dia punya syarat dia kena refer landlord friend lah. Once your landlord friend post property, iklankan rumah di dalam Speed Home, barulah dapat voucher percuma ini. Okay, voucher upgrade ini. Okay, voucher yang upgrade tadi tu, okay, nampak dah. Contoh kalaulah kata extended, okay, katalah sekarang ni anda memang seorang landlord, okay, orang landlord dan kenal kawan lain yang memang ada rumah sewa dan you rasa nak refer kawan anda. Suruh dia ataupun ajak dia buka dia account Speed Home dengan you punya referral link, and then suruh dia iklankan rumah sewa dia di dalam Speed Home, and then you akan dapat free voucher. Either you boleh pilih extended, you boleh dapat on time rental ni secara percuma. Sekarang ni tak ada kan, ini adalah pilihan tambahan. Tetapi kalau you share dengan kawan you, refer landlord baru, kawan landlord you upload listing, dia upload listing dalam Speed Home, kita akan bagi you free voucher untuk upgrade on time rental guarantee. Dan kalau katalah anda Extended Plus punya subscriber, kita akan bagi upgrade dekat sini. Manfaat tidak keselesaan ataupun senang cerita inconvenience benefit. Okay, inconvenience benefit ni di mana ada bil utility tertunggak, minor damage, kita akan upgrade daripada RM2,000 ke RM3,000. Okay, so itu adalah first promotion yang saya rasa memang patut landlord semua grab. Okay, kalau siapa kat sini yang dah guna Speed Home ataupun baru nak guna Speed Home, boleh dapatkan that free insurance upgrade. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk tenant. Okay, ini khas untuk tenant.
Okey, khas untuk tenant di mana sekarang ini kita ada kempen yang kita namakan sama-sama win free utility, dan free utility ni sehingga RM60,000 kita nak bagi cash reward. Every week akan ada 4 orang pemenang, di mana 4 orang pemenang ni kita akan pilih berdasarkan kalau you join program ni. Okey, saya rasa kita punya team pun akan share link free utility campaign, di mana you just isi borang. Lepas tu share share kempen ini dengan kawan-kawan you dekat dengan semua social media platform, okey, dan berpeluang untuk dapat free utility. Setiap minggu akan ada 4 orang pemenang sehinggalah hujung bulan ini. Okey, selama 3 bulan. Ogos, September, Oktober. Okey. Alright. Apa lagi? Oh yes, saya lupa dah nak bagi tahu dekat anda. Sementara saya masih lagi ingat, saya nak ajak semua orang yang ada malam ini untuk join Speak Home Ringgit Hack live show. Esok ada juga, tapi esok sesi bahasa Mandarin. Okey, minggu depan kita ada lagi sesi, ada 2 sesi. Minggu depan kita ada dengan Roslyn Raslid, iaitu Islamic Financial Planner, and then kita ada Financial Faiz. Mereka akan bercakap mengenai kewangan. Kemudian kita akan ada lagi sifu-sifu hartanah yang lain yang akan join kita pada bulan Ogos ini di dalam program Ringgit Hack Live Show. That's why saya minta anda semua untuk subscribe kita punya YouTube channel, sebab bukan sahaja kita akan upload new content every week, okay, kita bukan saja ada guest speaker yang akan datang bercakap untuk mengenai ilmu hartanah, legal, stock, lepas tu apa lagi, financial. Bukan setakat konten-konten tu sahaja, tetapi anda boleh juga berpeluang menang fire extinguisher dan juga fire blanket. Okay, so boleh subscribe channel YouTube kami Ringgit Hack Live Show dan berpeluang menang, dan juga dapatlah konten-konten terbaru daripada Speak Home. Okay, sepanjang bulan 8 ni kita ada lebih kurang 6 orang guest speaker yang kita jemput untuk berkongsi ilmu dengan adalah tak kisah dalam hartanah, kewangan, legal dan banyak lagi. Okay, boleh check out kami dekat dengan YouTube ataupun dekat dengan landing page untuk daftar kelas yang seterusnya. Alright. Okay. Itu sahaja. Saya rasa kejap saya kena check balik, takut ada soalan yang tertinggal, sebab kita akan habiskan kita punya webinar pada malam ini pada jam 10 malam. Okay, so saya akan ambil lagi soalan, ada banyak lagi soalan. Okay, kalau ada kerosakan, okay, kejap kalau ada kerosakan memang akan dapat full 42K atau ada penilaian lain. Okay, kalau ada kerosakan, contoh, okay, sebab kita cover risiko banyak, okay, kita cover risiko banyak. Katakanlah anda memang semua benda pun terlibat. Okay, saya tunjuk belah slide yang tadi so that boleh dapat gambaran yang clear. Okay. Alright, kejap ya, saya kena ni. Alright. Okay, katakanlah encik yang tanya tadi tu, okay, penyewa lari daripada rumah. Okay, penyewa daripada rumah. Kita akan cover sehingga 2 bulan sewa. And then risiko yang kedua, rumah dia tak bayar, utility bill tertunggak, lepas tu ada minor damage. Kita akan cover lagi sehingga RM2,000. Okay, lepas tu di celah-celah tu pula ada pula dia curi barang dalam rumah ke, ataupun dia buat major damage, sofa patah, katil tilam semua, tak nak pakai, kena beli baru dan sebagainya. Allianz akan bayar sehingga RM30,000. Okay, so total semua adalah sehingga RM42,000. So ada penilaian dia. Contoh saya, kalau saya boleh bagi contoh sikit, katakanlah almari, okay, kan sekarang almari yang baru ada sliding, almari yang sliding tu kan. Katakanlah roda dia sahaja yang rosak dan benda itu boleh dibaiki dengan kos yang minimum. Allianz mungkin akan
tengok risiko. Boleh tinggi ke tak? Kalau tinggi dia akan bayar. Kalau macam partial dia akan bayar partial. So benda-benda tu ada penilaian. That's why kita letak sehingga RM42,000. Bukanlah memang RM42,000 tetapi apa yang saya boleh garanti adalah semua risiko yang saya tunjuk kat sini 1, 2, 3 ni memang di cover. So penilaian dia adalah kalau penyewa lari, okey berapa nak bayar. Kalau rumah rosak, berapa nak kena bayar. Barang kena curi, berapa nak kena bayar. Semua itu ada dia punya value yang dia akan reimburse balik. Okay. Alright. Saya harap menjawab soalan tadi. Free upgrade for insurance untuk property yang sama sahaja ke atau voucher ni boleh pakai untuk property yang lain di bawah nama saya? Okey, boleh pakai untuk property yang sama. Tak ada masalah. As long as dia punya prasyarat dia adalah refer rakan landlord kita. Okay, once landlord tu guna buka account dengan Speed Home menggunakan link anda, lepas tu dia iklankan property dia dalam Speed Home, kita akan bagi voucher. Lepas tu tambah RM200 cash reward bila rakan landlord anda dah close deal, dah dapat penyewa dah dalam Speed Home, kita tambah lagi RM200. So kat situ ada dua lah, free insurance upgrade dan juga RM200 once they complete the deal. Okay, nak pakai, nak redeem dekat dengan property mana? Property yang sama. Ada tenant ke ataupun tenant tu dia dah tukar ke, boleh pakai, tak ada masalah. Jika tuan rumah setuju untuk serahkan Speed Home untuk uruskan, ada agreement ke? Okey. Selalunya apabila tuan rumah serahkan rumah, dia bukanlah serahkan rumah, okey, sebab technically it's your house. You punya agreement. Kita hanya assist, okey. You hanya tulis agreement macam mana, apa yang you nak cover, apa yang ada dalam rumah dan perlu ada dalam klausa perjanjian tersebut. Okey. Apa yang kami uruskan adalah contoh apabila anda nak claim insurance, siapa yang akan uruskan claim proses tu? Speed Home akan proses the document, hantar kepada Allianz. Siapa yang nak tolong buat report polis? Yes, Speed Home pun akan tolong landlord untuk buat report polis. Siapa yang nak halau penyewa kalau penyewa tu kena evict sebab dia tak bayar dah 2 bulan? Siapa yang nak buat court case? Speed Home yang uruskan. Bukan bermaksud ada agreement yang macam kalau owner letak ataupun iklankan rumah dalam Speed Home, dia tak boleh langsung pergi tengok rumah dia ke, contohlah kan. No, it's not like that. Dia masih lagi tetap daripada rumah kita. Cumanya the only perjanjian mutual understanding yang kita dengan Speed Home, landlord dan juga Speed Home perlu persetujui adalah landlord tak boleh ambil deposit dengan tenant. Itu sahaja. Lain-lain tu agreement antara tenant dan juga landlord. Kalau ada problem apa-apa yang kami uruskan, macam tadilah after sale punya problem. Okay, nak uruskan claim, nak uruskan inspection rumah, nak uruskan police report, court case, itu Speed Home yang akan uruskan after sale. Okay. Bagaimana nilai sewaan ditetapkan? Okey, nilai sewaan ditetapkan oleh pihak landlord sendiri. Kami hanya boleh cadangkan berdasarkan neighborhood punya harga sekeliling. Kami hanya cadangkan tetapi kami tidak akan letak harga, okey, bilik tuan kita letak harga 300. No, it's all on you, okey. Kita hanya minta dekat dengan tuan rumah untuk jangan ambil deposit sahaja dekat dengan tenant. Itu sahaja. Okey. Yang lain-lain tu semuanya landlord sendiri. Dan landlord nak beli insurans package apa pun, landlord juga punya keputusan. Bukanlah kami kata, rumah cik ni besar, ambil yang extended plus. Tak. Mungkin kita akan cadangkan tetapi kita tak akan letakkan terus. Kita tak akan orang kata buat keputusan sendiri. It's all landlord punya keputusan. Okay. Alright. Kita ada masa lebih kurang 3 minit lagi. Saya nak last okay, saya nak last promote mengenai sedikit promotion yang kita ada sekarang ni. Okay, yang pertama,
Kalau siapa-siapa lagi yang belum subscribe kita punya channel, make sure anda subscribe YouTube channel Ringgit Hack Live Show sebab anda berpeluang untuk dapat fire extinguisher dan juga fire blanket. Thank you so much yang awal tadi siapa yang dah pun share live. InsyaAllah anda mungkin antara yang bertuah untuk dapatkan buku pengurusan kewangan daripada Speed Home. Thank you so much for sharing. Okay, yang kedua adalah untuk landlord, khas untuk landlord, nak dapatkan RM200 cash reward dan juga free insurance upgrade, apa yang anda perlu buat adalah refer rakan landlord anda. Okay, make sure rakan landlord anda buka account di Speed Home menggunakan link anda dan iklankan property mereka di dalam Speed Home. Kami akan bagi free voucher. Once dia dapat tenant, dia dah complete deal sign tenancy agreement dengan penyewa dia di Speed Home, kita akan tambah lagi RM200. Okay, itu adalah untuk landlord yang dah guna Speed Home, kita akan bagi free voucher RM200. Okay, itu tambahan. Untuk tenant, okay, untuk tenant kita ada free utility di mana anda boleh menang RM60,000 up to RM60,000, okay, dan setiap minggu memang ada pemenang 4 orang di mana apa yang anda perlu buat, okay, senang sahaja, pergi dekat dengan link yang team saya dah share dekat sini, okay, isi borang di dalam situ, okay, isi borang, kemudian share di dalam social media anda, di Twitter, di Facebook, di Instagram. Okay, lepas tu akan adalah entry point dia. Okay, berapa entry anda dapat. Lepas tu boleh tengok dekat dengan leaderboard tu, anda dekat ranking yang keberapa dan apa. Lepas tu kalau anda pemenangnya, kita akan bagi utility percuma sehingga 3 bulan free utility. Okay, 3 bulan free utility iaitu sehingga RM600 satu orang. Alright, so anda nak check out TNC dia, boleh pergi baca dekat dengan kita punya link sebab banyak kita punya hadiah tu, apa dia punya macam mana nak redeem, okay, macam mana nak share link anda, macam mana nak share, macam mana nak dapat lagi entry yang banyak supaya anda boleh dapat ranking nombor 1 dalam leaderboard. Semuanya boleh baca di dalam kami punya link yang kami dah share, free utility, okay. Pergi sahaja kat situ sebab anda rugi kalau tak join kontes ni. Boleh menang RM600 free utility percuma, okay. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali, Adlika, oh tak ada dah. Okay, hadiah itu sahaja yang saya nak share malam ini. So, Grab, jangan lupa tak Grab. Okay, kalau tak melepas, memang malam ni je yang kita buka yang untuk landlord free insurance upgrade plus RM200. Okay, kalau webinar lain mungkin lain lah dia punya hadiah dia, bukan hadiah ni, hadiah lain pula. Nak dapat hadiah yang lain tu, kena join lah esok minggu depan sampailah hujung bulan ni. Okay? Alright. So, setakat itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Apa-apa sahaja yang baik harapnya anda dapat manfaatkan. Apa-apa yang buruk saya harap anda dapatlah. Saya minta maaf, okay. Mungkin ada kesilapan teknikal di awal tadi ke, ataupun mungkin ada soalan yang saya terlepas sebab minta maaf masa sangat-sangat mencemburui kita. Saya harap semua yang datang pada malam ini kekal jaga SOP, kekalkan berada di rumah, tak ada urusan penting, jangan keluar, okay. Dan kalau dah keluar tu balik, make sure sanitize, kalau boleh lah sanitize dulu siap-siap kat luar baru masuk rumah, jangan terus bergaul dengan family members yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Speed Home Ringgit Hack Live Show yang seterusnya di hari lain dan juga di waktu yang lain. That's all. So selamat berehat, selamat malam dan Assalamualaikum. Thank you everyone.